Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqlibuhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lana wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, melimpahkan segala nikmat dan berikan segala rahmat, memberikan petunjuk, hidayah juga taufik kepada manusia. InsyaAllah kita kembali sambung muzakarah kitab Penawar Bagi Hati daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesia rahimahullahu ta'ala. Termasuk satu tajuk baru, iaitu masih lagi dalam sifat mazmumah, fasa yang kedua, bab yang ke-8, pada menyatakan membesarkan diri. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Itu 4 kriteria bagi yang dikatakan orang yang membesarkan diri. Termohon Allah lindung daripada sifat yang Allah cela ini. Di maknanya sifat membesarkan diri ini ataupun kita panggil takabur adalah dia membesarkan diri ni. Dia bagaimana? Yang pertama, dia tengok diri dia lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Contoh, aku lebih pandai daripada dia. Kenapa pula dia yang bercakap? Saya tak aku. Dia tengok macam itu. Aku ni lebih rajin. Kenapa pula aku tak dapat bonus? Contoh. Dia berasa diri dia lebih daripada orang lain. Tak kira lah, dia bukan kira dia ni tua, muda. Aku tua lagi pada dia, banyak amal ibadah. Kenapa pula dia jadi imam kat masjid ni, orang angkat dia. Dia budak-muda lagi, baru balik, ngaji pun, baca pun, buat apa lah. Dia melihat pada diri dia. Maknanya, dia berasa diri dia lebih sempurna, dia tak puas hati. Maka dia membesarkan dirinya. Di kriteria yang pertama itu, maksudnya adalah orang yang besar diri ni, dia melihat pada dirinya itu lebih sempurna. Kesempurnaan diri ni hanya Allah saja yang tahu. Walaupun orang duk kata kita ni hebat apa semua, tapi hakikat sebenarnya Allah saja yang tahu. Tidak ada satu makhluk atas muka bumi ini dia berasa dia lebih ataupun dia boleh tahu. Tidak. Melainkan Allah bagi tahu pada dia. Tapi hakikatnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Macam iblis. Litakabur aba wastakbar wa kana minal kafirin. Litakabur. Dia berasa diri dia lebih hebat lah, sebab ialah makhluk yang beribadah kepada Allah ribuan tahun, bukan sehari dua, bukan ratus tahun, ribuan tahun, bahkan menjadi panglima untuk menentang ataupun mengusir makhluk-makhluk, iaitu di kelompok jin di atas muka bumi ni yang ingkar kepada Allah. Dia yang mengetuai, yang jadi panglima kita kata. Dia pun berasa dirinya hebat hingga dia terlupa untuk doa diri dia sendiri. Dia berasa diri dia sempurna. Dia rasa diri dia lebih hebat pada orang lain. Habis. Maka dia punya dasarnya tadi kafirin. Maka dia kembali kepada kafir tadi itu. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi ingat, kita jangan ada berasa sifat lebih pada orang. Kalau ada sifat itu kita berasa dekat hati kita, cepat-cepat buang. Ada manusia, kita tak boleh nafikan. Memang ada kita berasa lebih. Dalam apa jua keadaan lah. Apa jua tempat, apa jua suasana, apa jua dalam keadaan kita meeting ke, dalam keadaan kita masak, apa saja dalam kehidupan seharian kita. Kerana Islam ini syumul, makna apa jua dalam keadaan yang kita laksanakan. Maka kalau kita berasa diri kita lebih pada orang lain, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala.
Jangan kita duduk dalam sifat yang begini. Kenapa? Kerana Allah akan murka kepada kita. Kita takut nanti kekal di dalam itu. Itu kriteria yang pertama. Itu apa dia punya perkara yang pertama dalam menyatakan besarkan diri. Kedua, kriteria yang kedua ini melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Tadi dia berasa diri dia mulia daripada orang lain. Kriteria kedua ini adalah dia menghina orang lain tu lebih hina daripada dia. Naudzubillah min zalik. Memang tak layak, orang ni tak bagus, orang ni miskin, orang ni tak cerdik, orang ni duduk kampung, orang ni duduk ngaji pondok saja, orang ni duduk ngaji masjid saja. Saling duduk mengangkat diri sendiri, menghina orang lain. Hak ni ngaji pondok je bukan tahu apa pun kan. Hak ni duduk pergi ngesih jelah, hak ni duduk pergi ngaji kat sekolah dia tahfiz jelah. Kita saling merendahkan antara satu sama lain, padahal setiapnya itu ada kebaikan dan kelebihan yang Allah jadikan. Jadi jangan kita rasa orang lain hina daripada diri kita. Kita lebih pandai daripada dia, aku kerja lebih bagus daripada dia, aku duduk tempat lebih bagus. Tidak, Allah tidak nilai sebeginian rupa. Jadi kita kena tinggal. Itu kriteria yang kedua. Jadi kita kena tinggalkan. Dan yang ketiga, kita kena tahu bahawa sifat membesarkan diri ini adalah sifat yang celaka, menjadi kecelaan kepada diri, kepada hati. Ini sifat hati. Hati kalau ada sifat ni, wa na'udzubillah min zalik, ya kita sentiasa akan terkena dengan sifat-sifat ini. Sifat besar diri kita akan terkena. Seperti mana kita lalu tepi laut, tepi pantai, duk main-main kat pasir, kita tak terlepas daripada kena hempaskan ombak sepercik-percik. Duk tepi, duk ke atas sana tak kena lah. Tapi kalau duk main, duk gigi-gigi ombak tadi, gigi pantai tadi tu, mana tak nak kita terkena percikkan itu juga. Kena. Sebab kita nak sentuh air, kena percikkan benda kain. Kita duk elak-elak, kena juga. Begitulah sifat takabur ini. Kadang-kadang kita akan terkena. Dan memang akan terkena. Tapi kena hati-hati. Kena hati-hati. Cepat-cepat kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab dia yang mentadbir kita. Dia yang menuntun kehidupan kita. Dia yang tarbiyah kita. Agar kita terhindar daripada sifat kecelaan ini. Hati kalau dah rosak, tak boleh nak buat apa. Sebab tu kita ni bila hati kita, contoh kalau kereta kita kotor, cepat-cepat kita bersihkan. Ataupun yang paling kita duk bersihkan adalah pakaian kita. Kalau kotor, maka kita akan pergi bersihkan. Kita akan cuci, kita akan apa sajalah untuk buh klorak ke, bubuh apa jenis sabun, untuk melihat dia tu bersih, untuk menjadikan dia itu wangi. Kita nak bersihkan. Itu pakaian. Tapi hati ni kalau dah terlekat dengan sifat takabur ni agak susah. Tapi ingat, apa saja kesusahan yang Allah berikan, kalau kita terkena dengan sifat ini, dan pastinya kita tidak akan terlepas dengan sifat ini, bukan makna kita tidak terlepas ni kita biarkan. Jangan begitu. Jadi kita kena usaha cuci, kita kena usaha bersihkan, kita kena istighfar. Sebab tu kita jangan tinggal istighfar. Istighfar hari-hari. Istighfar jangan tinggal. Kita ni kalau tak ada guru, jangan tinggalkan selawat kepada Nabi SAW. Jangan duk tinggal istighfar kepada Allah agar kita diampunkan dosa. Tak ada kita duk dengan guru lah. Guru tak ada, kita duk seorang-seorang, tak ada siapa yang nak bimbing kita. Jadi kita mohon, kita selawat kepada Nabi ke sebanyak-banyak mungkin. Allah duk sebut dalam Quran. Tak ada dah yang lain-lain Allah sebut untuk yang menyuruh kita, melainkan Allah kata diri dia dulu. Kalau solat, Allah suruh kita. Kalau buat zakat, Allah suruh kita. Kalau puasa, Allah suruh kita. Tapi kalau dalam bab selawat ni, Allah kata aku selawat dulu. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Aku dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Nabi Allah sebut. Allah sebut. Ya ayyuhallazina amanu, hai hamba aku yang paling aku sayang orang beriman. Maka ya ayyuhallazina amanu sallu kama sallai. Solatlah, selawatlah kamu. Tak pergi solat Jumaat dah 2 bulan lupa dah.
Kan? Macam mana? Ya ayyuhallazina amanu sallu ha Kena ingat balik ya. Ya apa dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Jadi Allah dia kata dia selawat dulu, lepas tu malaikat selawat, maka dia suruh kita ni berselawat. Suruh kita selawat. Makna Allah nak kata aku selawat dah, malaikat selawat dah. Maka wahai orang yang beriman, orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku sayang, selawatlah pada Nabi. Ini kata para ulama, kalau tak ada guru jangan lupa. Tak ada guru maka kamu jangan lupa selawat kepada Nabi SAW. Antaranya banyak lagi lah amalan-amalan yang lain. Jadi kita nak dekatkan diri kita supaya apa? Hati kita bersih. Hati kita bersih lah. Allah dah jadikan hati kita tu bersih. Tapi kadang-kadang bila mana datang seperti banyak percikkan sifat-sifat mazmumah, antaranya sifat membesarkan diri ini, maka hati kita mula akan kotor, akan gelap. Jadi kita minta, sekali ada sifat takabur ini, maka satu titik hitam akan melekat. Macam percikkan tadi tu. Jadi kita kena bersihkan cepat-cepat, kena buang cepat-cepat. Istighfar, selawat, jangan tinggal selawat sebanyak mungkin setiap hari. Selawatlah bila-bila masa pun, tapi jangan tinggal setiap hari. Istighfar jangan tinggal. Kita selawat sebanyak mungkin. Buatlah kebaikan yang banyak, walaupun ada di sana kejahatan, tapi buatlah kebaikan yang banyak, mudah-mudahan. Dan kita doa agar maksiat yang kita buat itu jangan jadi satu benda yang disukai dalam kehidupan kita. Kita ada buat maksiat tak? Ada. Tapi kita doa, ya Allah, seandainya aku ni terjerumus dalam maksiat, jangan kau biarkan aku ini duduk kesukaan dalam maksiat itu. Maknanya suka buat maksiat. Wa na'udzubillah min zalik. Tetapi jadikanlah aku orang yang suka bertaubat kepadamu. Ini kita nak jadi macam itu, agar kita terselamat daripada kejahatan ataupun fitnah dunia ini. Maksudnya ujian yang Allah turunkan kepada kita atas muka bumi ini. Dan yang keempat, kita perlu ketahui membesarkan diri ini sebesar-besar maksiat. Apa maksud maksiat? Dosa. Wa na'udzubillah min zalik. Sebesar-besar, kenapa besar? Dia akan lihat. Sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Dia tersembunyi, kita tak sedar dah duduk. Kalau orang sedar, alhamdulillah. Dia berasa sedar dengan sifatnya yang besar diri. Kenapa pula dia ni boleh panggil dia, tak panggil aku, dan dia sedar. Sungguhnya Allah yang bagi kelebihan pada dia, walaupun dia tu orang yang mungkin duduk sama dengan kita, duduk ngaji dengan kita, tapi Allah bagi sedap. Kita berasa, tapi sedap tu tak apa lagi. Kurang-kurangnya Allah bagi sedap pada kita. Tapi takut-takut. Jadi dia duduk pondok seorang-seorang. Tak boleh. Dia duduk pondok seorang-seorang. Adalah yang lain. Lepas tu hujan lebat. Dia hujan lebat. Bila hujan lebat yang kuat, tiba-tiba ada seorang perempuan Cina, kita panggil Amoy. Lari singgahlah kat tempat dia tu. Kat pondok dia lah. Lari-lari tak ada tempat kita tu. Nampak ada pondok tempat mengaji lah. Nampak satu pondok dia cerah. Cerah sebab pelita, bukan ada lampu. Dia pergi duduk. Kata tumpang duduk sekejap. Tumpang duduk sekejap. Hujan lebat. Duduk situ. Dia kata duduk kat tangga tu hujan lebat. Mari duduk atas ni sikit. Pondok semua ada tangga lah. Tak ada. Naik atas. Duduk kat atas beranda. Ke atas beranda. Pada depan pintu. Dia duduk dalam pondok. Pondok besar mana? Pondok kuat-kuat pun 6 kaki. 6 kaki je. 6 pondok. 6 kali 6. Tu standard pondok. Duduk dia tak besar mana. Duduk. Sehebat-hebat pelajar tadi tu pun, bila datang nafsu, maknanya dia tak boleh kira orang. Dia tidak boleh kira orang. Nafsu ni dia tak kira siapa. Jadi dia kata, bukan senang orang perempuan nak main pondok. Seumur hidup ni sekali lah. Dia dihasut oleh syaitan. Bila goda dia, zina dengan dia, macam-macam lah dalam kepala otak dia. Dia tak tahu nak fikir apa dah. Hati dia pun dah tak kecelaruan. Kalau lelaki tidak ada sifat begitu, maknanya dia bukan lelaki. Tapi lelaki tidak akan
dia akan menjadi ketidakkecelaruan dalam hatinya bila bersama yang perempuan yang dia tidak kenal. Begitu keadaan-keadaan syaitan ni, dia cara dia macam mana sekalipun nak suruh hasut lah. Di hatinya itu dah tak boleh dah. Bagaimana nak buat, dia pun terfikir api neraka. Dia kata api neraka pun tak jadi juga. Fikir api neraka pun tak jadi juga. Macam mana ni fikir dah api neraka tapi tak jadi juga. Nafsu duk kuat juga, syahwat dah ada juga. Sekali dia nampak lilin pelita ayam tu. Dia tak guna lilin, dia guna pelita ayam. Dia buka pelita ayam tu. Dia kata lagu ni lah, kata kalau hang nak zina ke, hang nak buat benda jahat ke, lah ni fikir neraka pun tak jadi ni. Dan ni kita tengok neraka dunia macam mana. Dia ambil pelita tadi tu, dia bakar tangan jari-jari dia satu persatu. Dia bakar jari ibu meletup, hancur. Jerit dia bakar jari tunjuk meletup, hancur. Mana bakar tu dia pecah lah. Habis ke 5 jari tadi tu, pecah. Bila tengok si Amr tadi, si Amr tu pun pesan. Dia pun mengelupur kat situ. Dia kata mengelupur ni mana sakit sangat-sangat lah. Kata kalau yang ni pun anda dapat nak tahan, macam mana nak tahan api neraka. Ini orang yang jahadah. Ada orang buat macam tu. Jadi kita tak jumpa lah. Ini kehebatan Allah berikan kepadanya. Azab dunia memang tidak boleh kita tanggung. Azab akhirat wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu sifat takabur tadi ini akan bawa kita kepada kerosakan. Apa dia? Rosak kita di akhirat nanti. Dan bersabda Nabi SAW, pada barang yang menceritakan akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia. Hadis sahih daripada riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Al-kibriya ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhumal qayyathu fil jahannam wala ubali. Apa maksudnya? Nabi sebut hadis qudsi, ketinggian itu selendangku. Ketinggian itu selendangku. Apa dia ketinggian? Akib, iaitu takabur tadi. Sifat tinggi diri, besar diri ni selendang aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, selendang. Itu rida tadi tu. Kibriya'u ridai rida. Tak pakai rida tu. Bukan kata Allah pakai gitu, nak bagi makna, maksud, analogi kepada kita. Tu pakaian aku, tu rida aku. Dan kebesaran itu kainku. Kebesaran itu kainku. Maka barang siapa mencabut dan merebut, ia akan daku akan satu daripada keduanya, dan saya aku campak akan dia ke dalam api neraka jahanam. Itu ya Allah kata. Bukan kata Allah ada rida nah, bukan Allah tu ada kain, tidak. Allah nak bagi kefahaman, analogi kepada kita. Satu lafaz nak bagi kata, tu pakaian aku. Siapa yang duk ambil, aku campaklah api neraka. Macam tu. Macam kita lah raja. Raja. Ni aku punya rida. Siapa-siapa yang sentuh rida aku ni, aku hukum dia, pancung sampai mati. Tu dunia manusia, kan buat apa pun. Jadi ada siapa pun ni pergi sentuh tak? Taubat siapa tak ni sentuh. Anak dia pun tak ni sentuh. Siapa pun tak ni sentuh. Masuk pun tak ni. Siapa sentuh memang naya. Gitulah. Allah lagilah maha hebat. Allah nak bagi gambaran kepada kita. Ni pakaian aku, jangan siapa ambil. Siapa kalau ambil ini, maka dia akan dicampak dengan api neraka wa na'udzubillah min zalik. Itu kita kena hati-hati. Mana nak menunjukkan benda ni amat dibenci oleh agama, amat Allah larang kita berkelakuan demikian rupa. Dia kena buang sifat takabur ini. Hari ini banyak tak? Banyak. Duk berasa dia hebat. Jadi pimpinan ke atas sana, pimpinan negara berasa lebih bagus. Orang yang nak diangkat oleh Allah ni, Allah tahu siapa yang nak diangkat. Tak tunggu. Kalau Allah kata bukan, bukanlah. Sampai mati pun bukan. Allah tidak akan angkat. Kerana semuanya tempat Allah beri itu atas kehendak dia. Qudrah wa iradah. Bukan atas kehendak manusia. Manusia berkehendak atas kuasa dia, antara mana? Antara tu je lah. Benda-benda yang mungkin tidak akan beri manfaat kepada diri dia pun tak ada manfaat. Untuk ummah pun tidak ada manfaat. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan kita ambil sifat ataupun pakaian Allah ini. Dan tiada aku peduli. Allah tak peduli.
Allah terus lempak dalam api neraka, tak peduli langsung. Wa na'udzu min zalik. Bermula kibria itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Itu kibria. Berasa diri dia mulia daripada orang lain, tinggi daripada orang lain. Siapa yang nak memuliakan kita? Yang muliakan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Adapun makhluk ini dia muliakan atas perintah Allah bagi orang yang beriman. Bagi orang kafir, dia nak mencapai satu hajat keinginan dirinya sendiri. Itu saja. Orang yang dimuliakan atas muka bumi ini ada dua. Bagi orang beriman, kerana itu perintah Allah, suruh kita memuliakan orang-orang yang baik di sisi Allah. Memuliakan para guru, memuliakan pemimpin-pemimpin yang adil. Itu disuruh dengan Islam. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang yang fasik, orang yang munafik, mereka muliakan ini semuanya disebabkan kepentingan diri sendiri. Nak mendapat suatu perkara di atas muka bumi ini. Itu mana merosakkan. Jangan sekali-sekali kita ada sifat ini. Sebab melihat orang lain tu kurang, lemah, kotor, hina. Jangan. Kita tetap hina di sisi Allah semuanya sekali. Bila Allah nak angkat kita mulia, maka Allah muliakan kita. Bagaimana Allah muliakan kita? Allah muliakan kita dengan kita mudah buat amal ibadah. Dengan mudah kita ingat Allah. Tak kira lah bagaimana cara dia ingat Allah. Allah mudahkan kita ni ingat dosa kita, minta ampun. Allah mudahkan kita ini berselawat ataupun apa-apa saja zikir-zikir kebaikan di sisi Allah. Allah mudahkan kita, Allah letakkan kita di tempat yang mulia, Allah letakkan tempat kita yang baik. Ini Allah nak jaga kita, Allah nak muliakan kita. Bukan nak suruh orang mulia. Kalau suruh orang mulia atas pandangan peribadi kita, atas pandangan orang lain, tak ada. Dia tidak akan mencapai, kerana Allah saja yang maha mengetahui dan maha besar. Dan azimah itu keadaan suatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Itu Allah SWT. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana ia dimisalkan yang pertama dengan selendang, dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Kain ni manakah tali pinggang tadi itu, pada kain tadi itu. Adalah makna hadis itu bahwasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Dua-dua tu milik Allah Jalla wa'ala. Kain rida yang pakai kat bahu tu milik Allah. Kain yang pakai kat pinggang tu milik Allah. Nak bagi bayangan makna jangan kita ambil. Tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Dua-duanya milik Allah. Mana sifat takabur dan sifat kemuliaan itu milik Allah Jalla wa'ala. Bukan milik makhluk yang kita ambil. Maka barang siapa membesar diri, maka seolah-olah ia merebut ia akan sifat Tuhan. Seolah-olah dia tak boleh ambil pun, tapi nak mengatakan kat sini benda ni terlampau keji dan jahat, seolah-olah macam dia ambil pakaian tu Tuhan. Jangan kita fikir Allah ni berpakaian. Tidak, kerana Allah itu wallahu a'lam, tidak ada sifat yang demikian seperti makhluk. Tidak bertempat, tidak mukhalafatul lil hawadis, berkhilaf terus dengan makhluk, benda yang diciptakannya, tak ada langsung. Maka patut bahawa dilimparkan akan dia ke dalam api neraka. Kalau ada orang yang bersifat takabur, berasa diri dia mulia, maka Allah akan lemparkan dalam api neraka. Wa na'udzu min zalik. Kerana sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah ahadun fi qablihi misqalu habbatin min khardalin min kibr. Wa na'udzu min zalik. Sikit ya. Tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang adalah hatinya sebesar biji sawi daripada membesarkan diri. Biji sawi ni kecil lah. Zaman tu biji sawi ni nampak paling kecil. Lalu Nabi pun bayangkan dengan biji sawi Kalau kita ni maknanya miskal ni benda yang halus sungguh lah. Atom-atom seperti nuklear yang halus. Jadi maknanya ada sebesar biji sawi kecil tu pun, kalau ada sifat takabur, maka dia akan mengheret kita ke dalam api neraka Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Tak masuk syurga. Sikit ya. Kalau banyak, Allahu akbar, tak kira lah.
Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri. Kelakuan ini amat dicela. Dicela oleh Allah, dicela oleh Nabi, dicela oleh agama. Jadi kita jangan ada. Bila sebut cela ni benda yang tak elok, benda yang tak baik. Macam kita nak pergi mandi laut lah. Orang kata, bola sana dia punya paluh dia tu dalam, jangan pergi mandi. Kita pergilah Batu Empat, banyak Batu Empat ni. Batu Empat ni ataupun di belakang apa dia Kui Hindu di Bandar PD tu, boleh mandi belaka. Tapi ada paluh. Paluh ni apa? Ada sungai kecil. Dalam laut ada sungai. Mudah bahasa lah, kita tak panggil sungai. Paluh ni parik lah. Makna tempat ikan bermain. Pantai, eloknya kan kita nampak. Tiba-tiba dia ada satu parik. Situ tempat ikan bermain. Waktu air nak pasang, ikan mula masuk kat situ. Dia cari makan, dia duduk main gitu. Di situ kita pasang jaring. Jadi kalau orang duk kata mandi sebahagian sini, jangan tampak tak tiang merah tu. Tiang merah tu jangan lepas border sana, sebab tu paluh dalam. Selagi hang tak sempat, dah lah dalam, luah pula. Dia paluh dia macam itu saja. Dalam, lepas tu sini dia tak atas balik. Jadi kata kalau orang cerdik tak ada masalah, dia tenggelam sini, sekejap dia timbul belah sana, singkat balik. Jadi situ je dalam. Tapi belah sana jangan, paluh dia besar dan dalam. Takut orang tak biasa mati. Kebiasaannya mati situ. Ini. Jadi ada border dia, jangan kita pergi situ. Kalau mandi juga nanti akan mati. Tu mana batas-batas. Gitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat-tempat yang kita tak boleh nak ambil. Kena buang semua benda-benda itu. Itu benda yang paling celaka kepada hati dan pada manusia. Dan lawan bagi besar diri ini, takabur ini, lawannya adalah merendah diri. Itu lawan dia. Kita kena rendah diri. Merendah diri ini jangan sampai rendah hingga menghina diri. Itu tak boleh. Merendah diri ini mana kita tak menghina diri kita dan kita tak menghina diri orang lain. Itu baru kena. Itu tak boleh. Kita menghina orang lain dan menghina diri kita sendiri sampai terhina. Wa na'udzu min zalik. Adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak, kita rendah diri. Itulah yang dipuji oleh syarak. Tapi dengan orang takabur kita tak boleh rendah diri. Kita kena takabur juga. Bukan takabur ni mana nak nunjuk kita jadi sifat macam dia. Tidak. Kata Imam Ghazali, kalau dia duk cerita, hebat pompang gitu gini dia, kita pun cakap aku pun sama juga hebat. Supaya apa? Supaya kita niat kita nak jatuhkan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, nak jatuhkan ketakburan dalam diri dia. Dia dah sibuk sangat sembang, kita nak jatuhkan. Itu bukan kita nak sembang untuk orang lain, nak jatuhkan dia. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadu lillahi illa rafa'allah. Tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Kita ni rendah diri ni rajin duk maafkan kesalahan orang lain, antaranya Allah tidak akan rebahkan kita, Allah tidak akan jatuhkan kita dengan kecelakaan. Bahkan orang yang duk maafkan orang lain, orang yang sentiasa memberi kemaafan kepada orang lain, Allah akan menambah kemuliaannya. Tidak dapat tidak, Allah menambah kemuliaan seseorang yang rajin memaafkan orang lain. Sebab tu sebelum tidur kita maafkan semua dosa-dosa orang. Tak kira lah dia sedar ke, dia tak sedar ke, kita maafkan. Jadi orang yang ada sifat takabur ni tidak akan masuk syurga walaupun sebesar biji sawi. Na'udzubillah min zalik. Kerana ada di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Orang yang ada sifat takabur ni ada 3 benda keji. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Kenapa dikeji? Kenapa benda ini dibenci dan benda ni amat hina? Kerana yang pertama, sifat takabur ni milik Allah. Dia merebut sifat Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Seperti yang disebut pada hadis yang dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Dia ingkar atas perintah Allah untuk merendah diri,
dan dia hina manusia. Kononnya dia tu hebat daripada orang lain. Wa na'udzu min zalik. Itu yang kedua. Sabda Nabi SAW, al-kibaru man batara haqqa wa ghamatan nas. Bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar dan mengingkari akan ia dan menghinakan ia akan manusia, seperti yang kita sebut sebelum ini. Yang ketiga, sifat takabur ni hina kerana bahwasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Orang dah ada sifat takabur, sifat besar diri, maka dia payah nak buat sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzu min zalik. Jadi kita kena hati-hati benda ini. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya, dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki, dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riak. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Maknanya orang yang besar diri ni semua benda cela dia buat, benda puji dia payah nak buat. Wa na'udzu min zalik. Inilah hakikat yang perlu kita tahu dan perlu kita tinggalkan. Usaha sampai mati kita kena usaha diri kita supaya dihindari pada sifat yang tercela ini. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia. Jadi kita kena tinggalkan sifat riak ini, sifat takabur ini kan. Wa na'udzu min zalik. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesar diri itu, bahawa ni ubat dia. Orang yang ada sifat besar diri ini ubatnya apa? Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya, dan bahawasanya permulaan ia air mani yang binasa gemuruh. Kita ni nak rasa besar diri macam mana? Kita ni semuanya mantan daripada tempat kotor. Pertama, masuk di tempat yang kotor faraj, keluar pun daripada keluar daripada zakar, keluar daripada faraj. Dua-dua tempat keluarnya najis. Ini yang kita kena tahu. Tak ada nak kata mulia sebab asal pun Allah dah bagi tahu. Mai kok mana mulia hang? Keluar pun daripada tempat yang keluar najis. Sama. Lepas tu hang lahir lagi pun keluar tempat yang keluar najis juga sama. Makna nak kata kita ni hina di sisi Allah Jalla wa'ala. Tak ada apa yang mulia. Jadi kita kena sedar diri kita. Dan kesudahannya bangkai yang keji. Lah kali mati, nak pergi mana mayat kita? Walaupun kita ni duduk dalam piramid besar pun, buah keliling dengan mah. Mati bangkai kat situ. Hancur makan diulat, makan dicacing. Ni ubat kita kena tahu. Kalau hang nak riak sangat, hang kena sedar diri hang siapa. Keluar pun daripada tempat yang keji, esok mati pun hang tak boleh nak tolong diri sendiri. Ini kita kena tahu diri kita bahawa sangat hebat sangat. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Lepas tu dalam badan kita ni ada najis. Bersih kat mana ada najis? Kena masuk jamban. Kalau hang nak riak, hang nak takabur besar diri, bersih hebat. Tak sama orang yang duk makan nasi dalam rumah yang nak roboh pun sama juga masuk jamban. Hang duk nak istana hebat luar biasa pun masuk jamban juga. Jadi kat mana kita nak besar diri, hancur kat situ juga kan. Dan bahawasanya asal ketiadaan kemudian jadikan akan asalnya daripada tanah, kemudian jadikan akannya sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Kita kena sedar, kita ni asal daripada tanah. Lepas tanah Nabi Adam sajalah. Kita taklah asal tanah macam Nabi Adam tu. Kita ni asalnya pula tadi daripada air mani, kemudian air mani itu tukar menjadi darah, kemudian tukar di seketul daging. Lepas tu tiada apa baginya pendengar dan tiada pengetahuan. Lepas tu jadikan tulang-tulang apa semua. Tak dengar apa lagi pun, tak boleh lihat apa lagi pun. Tak ada ilmu dan tiada penglihat dan tiada hidup dan tiada kekuatan. Tak ada apa kita. Duduk sengak lentu dalam perut. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Maka Allah bagi pendengaran, Allah bagi kekuatan, Allah bagi penglihatan, Allah bagi
tangan, kaki apa semua, ini semuanya atas Allah. Kalau kita sedar semua benda ni, maka kita akan tahu sifat takabur tak layak langsung. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit, terkadang sakit ia dengan tergagah. Mari penyakit boleh buat apa? Itu hebat sangat. Mari sakit, masuk ICU, orang cucuk buh wayar, bubuh straw dalam hidung, bubuh straw dalam mulut. Straw lebih besar daripada straw kita duk minum. Straw besar minum apa? Cendol. Cendol besar dah tu. Kan? Minum besar lagi dalam tu. Tadi hebat sangat. Masuk ICU, tu tak boleh buat apa. Orang pensan kan. Dan lapar ia dengan tergagah. Betul lapar pula. Kalau kata hebat, so dah lapar, kenyang sokmo-sokmo. Tidak. Dan dahaga ia dengan tergagah. Dahaga pun boleh tahan cerita, tak boleh minum apa semua. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia, bahkan dia nak tahu benar tapi dia tak tahu. Bukan semua orang yang takabur ni hebat tak. Kan? Orang berilmu, para ulama ni dia banyak ilmu. Kan? Kehebatannya tu di luar biasa kerana Allah bersama dengannya, ada i'anah, ada ma'unah daripada Allah. Jadi orang yang takabur ni ada kehinaan. Menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Kalau kita lupa, kena ingat. Takabur kat mana? Lupa sokmo-sokmo. Nak kena ingat pula. Puas nak ingat, tak ingat juga. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Dia ingat benda dia benci itu elok tak? Ada yang benda kita tak suka, ada benda kita benci, tapi dia bermanfaat pada kita. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa benda yang kita benci, benda yang kita tak suka itu adalah terbaik untuk kita. Tidak. Manusia tidak ada. Itu sifat takabur. Wa na'udzu min zalik. Sebab tu para guru ini dia melarang benda-benda begini. Sebab orang yang dia berasa benda itu baik, atau benda itu dia benci, tapi sebenarnya dia adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak tahu. Jadi jalannya meminta petunjuk daripada Allah. Dan ingin ia akan satu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kadang-kadang dia nak satu benda tu, tapi padahal bagi mudarat pada dia. Kita tak boleh nak buat apa. Kemudian kesudahannya mati. Lah kali mati juga. Tak ada yang hidup selama-lamanya tongkat langit. Dan hisab, maka jika ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Kata Syekh Abdul Qadir Mandele, kan? Masuk dalam neraka, anjing dan babi lebih elok lagi. Anjing babi ni tak masuk neraka pun. Bahkan duduk berzikir hari-hari. Hak orang yang takabur ni, na'udzu min zalik. Allah lindung kita mudah-mudahan. Maka kerana apa membesarkan diri akan dirinya, dan ia hamba yang hina yang lemah. Ni kata last sekali kita kena sedar hendak besar diri kat mana, sebab kita ni hina dan lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh hati dengan tangannya tiap-tiap hari dan menanggung ia akan dia selama-lamanya. Jadi kita ni kena setiap hari duk bersih hati kita dengan amal ibadah, dengan kebaikan, dengan zikir, dengan benda yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah apa benda sekalipun. Ibadah ni benda yang membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu ibadah. Zikir ni benda yang mengingat kita kepada Allah. Tak kira lah apa dia sekalipun, itu semuanya. Minum air ingat pada Allah, itu zikir. Minum air kalau nak jadikan kita ni lebih kuat ibadah, itu ibadah. Wallahu alam. Jadi semuanya itu kena hari-hari kita kena duduk dalam keadaan yang sempurna, bersihkan diri kita setiap masa. Bukan kena duduk ngadap kiblat atas jadah, tidak. Sambil duduk masak pun kita boleh bersih hati kita, duduk zikir, duduk istighfar, sambil duduk bawa kereta, sambil duduk menyapu, apa jualah. Kalau kita kata nak duduk, bila kita boleh duduk? Selagi ada itu, ada ini. Jadi untuk Allah mudahkan kita. Dalam apa jua keadaan, duduk atas pokok ambil buah, boleh zikir, taubat. Sebab taubat ni Allah takkan spesifik masa, tempat. Tidak. Keadaan. Tak payahkan kita nak duduk di atas sejadah, angkat takbir. Allah tak kata kena solat taubat baru Allah terima taubat. Tidak. Ini mana Allah nak bagi kita ni mudah. Dia tahu umat Nabi Muhammad ni akhir zaman ni fitnah yang dikumpul daripada seluruh fitnah-fitnah yang terdahulu. Duduk atas diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah lindung kita. Wallahu alam. Yang baik tu daripada Allah SWT. Yang kurang itu, yang lemah itu daripada diri sendiri dengan izin Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.